Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, kita sambung pelajaran kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab-kitab zikir yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala daripada hadis-hadis dan juga daripada asar. Asar maknanya daripada bacaan para sahabat. Kita masih lagi dalam bab Kitabu Azkaril Maradi wal Mauti wa ma yata'allaqu bihima. Kitab zikir-zikir yang berkait dengan sakit, mati dan yang berkait dengan duanya. Sekarang ni kita duduk dalam bab zikir. Babu ma yaquluhul marid. Bab orang sakit kena baca, dia baca sendiri. Wa yuqalu indahu, kalau kita pergi dekat dia, kita tolong baca. Kalau dia tak larat, yuqra'u alaihi, kita jampi untuk dia. Wa su'aluhu an halihi, dan kita kena tanya khabar dia. Tanya khabar dia lah. Jadi para jemaah sekalian, dalam kitab terjemahan kita dah break di muka surat 262 bacaan 399. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi bil isnad as-sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nawawi kata, kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan Nabi kata apa? Man 'ada maridan lam yahdur ajaluh. Siapa yang pergi ziarah orang sakit yang belum sampai tempoh ajalnya. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, orang nak mati dah, pergi baca apa pun tak jadi dah lah, sebab tempoh dia sudah tamat. Hak ni orang sakit yang belum ada tempoh nak mati. Jadi kita kena baca berapa kali? Berapa kali kena baca? 7 kali. Faqala indahu sab'a marratin, 7 kali. Ikut semua kita baca. Nak belajar ni sebab nak jadi, bukan nak jadi tok bomo, nak jadi ahli ruqyah yang kita pergi ziarah orang sakit, banyak manfaat kita tolong baca ke dia. Apa bacaan dia? Tengok bacaan tu huruf kecil sikit. As'alullahal azim, kata Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfika. Kita ulang 7 kali. Pendek tu. Boleh ingat tak? Kalau tak ingat, baca dalam kitab Perisai Muslim kita ni. Dalam handphone ada, buka, boleh baca, tak ada masalah. Apa dia maksudnya? Maksud dia apa? Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Tengok, kita minta dengan Allah yang Al-Azim, yang Maha Agung. Tuhan pemilik aras yang agung. An yashfi, agar menyembuhkanmu. Tutup sakat tu kurungan, itu terjemahan. Maka Allah menyembuh tu, jangan baca hak tu. Itu tu sambungan kepada taklimat. Nabi kata apa? Illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min zalikal maradi. Maka Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Tapi ingatlah, dia bukannya kun payakun. Pergi baca kat pakat sapu selalu.
Tak payah buat hospital lah buat kita, bakal tunggu situ. Tapi ada tempoh dia, ada masa dia. Sekurang-kurangnya bila kita baca dengan kita memohon dengan nama Allah Azza wa Jalla itu, orang sakit hak resah tadi, gelisah, mungkin dia rasa tenang, rasa aman. Sakit tu sakit, tapi perasaan dia tu lebih tenang. Dengan sebab kita duk baca, duk minta dengan Allah Azza wa Jalla dengan kuasanya yang maha tinggi agar menyembuhkan sahabat kita. Baik. Kalau yang kita ziarah tu wanita, tukar baris. Baris kaf tu daripada atas ke bawah. Tu je. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiki. Letak baris bawah. Itu untuk wanita. Ka laki-laki, ki wanita. Pandai dah bahasa Arab ni saya dua ni tak? Kaki masa ngaji ni pandai. Masa nak baca terlupa pula. Allahu Akbar. Hari ni ramainya orang sakit, sahabat-sahabat kita ni. Kita sendiri pun sakit. Jangan lupa, bila sakit baca jampi-jampi yang diajar oleh Nabi SAW agar kita tenang. Kita minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Kalau penyakit tak sembuh lagi sehari dua ni pun, dia akan sembuh juga nanti. Setiap kali kita baca doa, kita dapat pahala. Kita tidak akan kerugian selama sekali. Tuan-tuan sembuh kata sembuh penyakit, kita tak akan rugi. Yang penting kita akan dapat pahala daripada bacaan yang kita baca tu. Kita akan dapat pahala daripada bacaan yang kita baca tu. Jangan kata rugi. Hei, mana ada rugi berniaga dengan Allah Azza wa Jalla kalau kita ikhlas. Itu syarat. Qala An-Nawawi, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Pakcik-pakcik ni dia kata apa gak duk main hasan macam ni? Nah. Hasan ni kalau orang belajar ilmu hadis, darjat yang paling nombor satu sahih. Sahih ni rawi dia solid hafalan dia. 10/10 tak salah. Itu dia panggil, maka hadis dia sahih. Kalau rendah sikit 9/10 ada sikit, maka hadis dia dipanggil hasan. Mana second, darjah yang kedua. Tapi masih lagi boleh diamalkan. Tapi kalau bercampur gaul habis tu hadis dhaif jiddan matruk. Banyaklah istilah-istilah ilmu hadis yang digunakan oleh para ulama Islam. Baik. Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari. Jadi kita kata alhamdulillah, tuan-tuan tandalah hadis 399 ni sanad dia apa tu hasan. Alhamdulillah. Imam Nawawi kata sahih bil isnadis sahih. Jadi boleh kita amalkan dia, jangan tak amal. Cuma dhabit dia tu. Dia kata yashfi bi fathi awali yashfika. Bacaan yang ke-400. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita pesan, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul. Dengar. Apabila seorang menziarahi orang sakit, hendaklah dia ucap bacaan ni. Bila kita pergi ziarah orang sakit, kita baca doa ni. Baca doa yang kita nak belajar ni. Kata, Allahumma shfi 'abdaka yang ka'ulaka aduwa au yamshi laka ila salatin. Ni payah sikit ni, jarang kita sebut ni. Kalau tadi selalu tu isfi wa anta as'alullahal azim rabbal arsyil azim tu, yang ni jarang sebut. Kita ulang sekali dua lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dengan baik. Allahumma shfi 'abdaka. Kalau eloknya kita letak koma lepas abdaka. Nanti lepas ni nak baca seorang,
kita tahu stesen dia. Dia break kat mana. Jangan break tak mengeju. Nyelanggar kau ke belakang nanti. Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwa au yamshi laka ila salatin. Ya Allah, sembuhlah hamba-Mu ini sehingga dia boleh mencederai musuh-Mu atau dia pergi menunaikan salat ke rumah-Mu. Kita pergi tengok orang sakit, kita doa, ya Allah, sembuhlah sahabat aku ni, biar dia boleh berjihad lawan musuh, ataupun dia boleh bawa kaki dia ke masjid untuk salat. Ini doa. Tulis hadis ini, hadis 400 ni sanad dia hasan. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita tengok sahabat-sahabat kita ni orang baik, suka ke masjid, suka bantu orang, kita tawassulkan dia dengan amalan dia. Maknanya kita tawassul dengan amalan dia. Contohnya kita kata sahabat kita hok sakit ni suka sangat tolong orang. Kalau mari banjir ke habis dia, seluk lebih pada tuan rumah lagi. Semangat. Ataupun apa saja. Jadi kita tahu, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah hamba-Mu ni, biar dia boleh bantu lagi orang-orang yang susah sebagaimana dia bantu belum ni. Itu dia panggil tawassul dengan amal soleh dia. Ataupun ada setengah orang ni hak sakit tu anak. Dia ada ibu bapa yang tua yang perlu kepada kawalan, perlu kepada jagaan. Jadi kita boleh tawassul, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak ini. Dialah orang yang jaga orang tua dia siang, pagi, siang dan malam. Minta dia sembuh. Kalau tak ada dia nyanyi orang tua tu. Tak ada orang nak tukar pamper, tak ada orang nak pimpin. Jadi kita boleh tawassulkan orang tu dengan amalan dia. Dengan amalan dia, sebagaimana yang berlaku kepada 3 orang yang tersekat dalam gua. Ingatkan dulu, 3 orang yang masuk dalam gua, tersekat, tutup mulut gua tu. Dia tawassul dengan amalan yang dia buat. Kita dengan Allah tidak mengungkit. Tapi kalau kita tawassul dengan orang, mu kena tolong aku sebab akulah bantumu, itu dia panggil mengungkit pemberian, hancur dia punya pahala, tak ada. Jangan kita hari ini hati-hati dengan ungkit pemberian yang kita buat. Jangan. Ada orang yang 20 tahun dulu dia buat baik kepada orang, pahala dia subur. Tua-tua mari, budak tu mari tak kenal dia maki hamun. Dia mengungkit, akulah dulu mu ni budak merempak, sepak kertas di kampung ni, akulah bagi kamu pelajaran, bagi pendidikan. Sekarang ni kau tak kenal aku, bercakap dengan habis, hancur dia punya pahala. 20 tahun yang dia simpan kosong. Ini yang kita takut ni, para jemaah sekalian, muhasabah kita. Kalau orang kenal kita, kita bantu orang, dia kenal kita, alhamdulillah. Fa biha wa ni'mat. Kita bantu orang, orang tak kenal kita, tak apa, Allah tahu. Itu ya. Itu je yang kita boleh tenangkan hati kita. Tak apa. Kan? Kau nak apa ni, nak iktiraf aku punya kebaikan, alhamdulillah. Kalau kamu tak iktiraf pun Allah tahu. Senyap. Tutup mulut. Tapi dalam khutbah tadi kita sebut ayat Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini berputar. Hari ini kau senang, kau tak kenal aku, nanti satu hari kau cari balik. Gitulah manusia. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada bacaan yang ke-401. 401. Wa ruwina fi kitab at-Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu syakiyan famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku sakit. Ali sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintah di hadapanku, Nabi lalu depan Ali, Ali sedang berdoa. Ali sedang berdoa. Dia kata apa? Dengar ni tuan-tuan, doa Sayyidina Ali. Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni wa in kana mutaakhiran farfa'ni
wa in kana bala'an fasabbirni. Ali kata apa? Ya Allah, kalaulah ajalku sudah tiba dengan penyakit ini, maka arih ni, rehatkanlah aku daripada sakit ni. Orang sakit ni kalau mati, rehatlah dia. Jangan main sakit-sakit ni, susah. Dengan wayar sana sini, dengan alak-alak, Allahu Akbar. Kalau aku ni sampai masa nak mati, rehatkanlah aku daripada penyakit ini. Apabila masih jauh, makna kalau umur aku panjang lagi, nak hidup lagi atas dunia ni, maka angkatlah penyakit ini. Hilanglah penyakit ni, aku nak berjihad lagi, nak berdakwah lagi, nak merentah dunia ni lagi, kan Ali khalifah. Tapi masa tu tak khalifah lagi, depan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Permohonan yang ketiga, dia kata apabila ini adalah ujian. Kalau penyakit ini ujian, maka jadikanlah aku bersabar menghadapinya. Menarik juga kata-kata Ali ni. Nah, tanda tuan-tuan, Ali minta 3 perkara. Kalau aku umur sampai dah, rehatkan aku. Umur panjang lagi, hilangkan penyakit. Kalau ini ujian, jadikan aku sabar, supaya aku tak hilang pahala. Faqala Rasulullah sallallahu kaifa qulta? Ali membaca apa tadi? Nabi tanya balik, Ali, kau baca apa tadi? Fa'ada alaihi ma qalahu. Ali pun ulang balik bacaan. Fadarabahu birijlihi wa qal. Nabi pun tolak dengan kaki dia kepada Ali, wa qal Allahumma afihi au Allahumma shfihi. Ya Allah, sembuhkanlah, afiatkanlah Ali ni, atau sembuhkanlah penyakit dia ni. Mana Nabi nampak ada wahyunya bahawa Ali tidak nak mati lagi sekarang. Jadi Nabi kita suruh sembuhkan. Nabi minta supaya sembuhkan. Hadis ini, hadis Ali, cerita Ali ini, Syekh Mastum kata sanad dia hasan. Muhaqqiq Nailul Awtani kata dhaif. Tapi ada khilaf di situ. So kurang-kurangnya kita kata sanad dia hasan ataupun dhaif li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi ataupun dhaif. Jadi dia boleh betul naik darjat. Insya-Allah kalau perlu kita baca-baca. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi kata apa? Kata Ali, famastakaitu waj'i ba'da dhalik. Allahu Akbar, dengar ni. Ali kata, semenjak aku baca doa tu, Nabi doakan untuk aku tak sakit lagi lepas pada tu. Masya Allah tabarak. Itu berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Tamatlah kita bacaan. Kita berpindah kepada bacaan yang ke-402. 402. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ruwina fi kitabai At-Tirmizi wa Ibn Majah an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dengar ni. Dua orang sahabat Nabi, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Mereka berdua telah bersaksi bahawa dia dengar Nabi kita bersabda, siapa dia baca La ilaha illallah wallahu akbar, dia baca La ilaha illallah wallahu akbar, maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Allah Maha Besar, saddaqahu rabbuhu, maka Allah Ta'ala benarkan apa yang dibaca itu. Allah jawab, Tuhan kata apa? La ilaha illa ana wa ana akbar. Benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuji lain daripada aku, dan akulah Allah yang Maha Besar. Satu, tulis bacaan yang pertama, La ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang kedua, letak nombor. Wa idza qala, kalau kamu baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, setakat tu.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Maka Allah jawab. Allah berfirman, La ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tuhan kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah dipuja lain daripada aku, tidak ada sekutu bagi aku. Maknanya seolah-olah bacaan ini kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata Tuhan jawab. Bacaan yang ketiga, wa idza qala, tulis nombor 3 ni. Wa idza qala itu nombor 3. La ilaha illallahul malik, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Maksudnya tidak Tuhan yang patut disembah. Baginya kerajaan kecuali Allah Ta'ala, baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Bila kita kata hak ni, Allah pun jawab. Tuhan kata apa? Qal la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada aku yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan bagilah segala pujian. Bacaan yang keempat, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, tiada daya dan upaya dan kekuatan selain daripada milik Allah. Maka Allah jawab. Tuhan jawab apa? Qal la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Maknanya tidak ada Tuhan yang patut disembah lain pada aku, tiada daya upaya dan kekuatan selain daripada milikku. Baiklah. Mana bila kita baca doa ni ketika sakit, Nabi kata apa? Baginda bersabda, man qalaha fi maradihi summa mata lam tatma'hu lam tat'amhu an-nar. Allahu akbar. Sesiapa yang mengucapkannya bacaan ini ketika sakit, kemudian dia mati, nascaya api neraka tidak akan memakannya. Tirmizi kata hadis ini hasan. Tulis itu para muhakkik kata hadis ini sanad dia sahih. Hak ni rasa jarang ni orang berani kata hak ni. Jadi kita cubalah balik malam ni berlatih. Ambil kitab ni 4 kali bacaan ini. Kalau kita sakit lagi baik kita baca. Nabi kata kalau dia mati lepas dia baca doa ni dengan yakin, lam tat'amhun nar, api neraka tak akan makan dia. Neraka tak mau dia. Dia ni telah minta perlindungan dengan Allah, Allah dah jawab 4 kali jawapan. Suka bila kita boleh baca, belajar hadis-hadis yang sahih. Hadis ini sahih. Supaya amalan kita ni ada authority. Ni banyak dalam kitab-kitab kita ni. Kitab Jawi lah, kitab-kitab tarekat. Oh, bacaan dia pelik-pelik. Oh, sekali baca selawat tarekat dia ni lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Mana ada? Quran yang paling mulia, kalam Allah, tiba-tiba awak punya bacaan lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Kita kata hayhat. Di mana awak ambil? Dia ambil tujuannya nak suruh orang terikat dengan dia, ta'assub dengan dia, fanatik dengan tok guru, diserahkan segala jiwa dan raga. Allahu akbar. Kaya-kaya. Toke-toke tarekat ni yang main kaya-kaya dia. Oh, kereta besar-besar. Di haji pun pakai yang paling mahal sekali. Main. Baik, kita berpindah kepada bacaan 403. Qala An-Nawawi rahimahullah, warwina fi sahih Muslim. Kami riwayatkan hadis dalam sahih Muslim, mana hadis sahih lah ni. Dan juga dalam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Jibril datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sakit, waktu baginda Nabi sakit, Jibril mari ziarah dia.
Tuan-tuan yang pergi ke Madinah, kita pergi Madinah, kita perasan ke tidak? Ni pintu depan nak pergi ke Raudhah tu, dia ada satu pintu nama dia Babu Jibril. Ni Babu Jibril ni. Ni dalam buku sejarah Madinah ni saya sebut. Salah satu daripada pintu Madinah tu nama dia Babu Jibril. Aku tu lah Jibril mari. Biasa Jibril akan masuk pintu ni, dia pergi ziarah Nabi ataupun dia bawa wahyu. Hari ni Jibril mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishtakaita?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan sakit? Sakit? Nabi jawab, "Naam, aku sakit." Kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam panas dia, temperature panas dia 2 kali ganda kita manusia biasa. Nabi 2 kali ganda. Jibril pun baca doa ni. Ingat ni. Ini jampi Jibril nama dia. Kita boleh tak jampi? Boleh. Jibril mari jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita boleh jampi doa ni kepada orang sakit. Mari baca. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Nak jadi tok bomo ni Jibril ajar mari jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku merawatmu daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap jiwa, au ainin hasidin, atau mata yang dengki, dia panggil penyakit ain. Allahu yashfik, semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku merawatmu. Tanda pelajar, hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis mana tu? Hadis jampi Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena jampi lah juga. Bila lagi ziarah orang sakit, jampi orang ni. Jangan tak jampi. Tak ingat ustaz. Bos, mai tak ingat macam ni. Dalam perisai Muslim ada tu. Tak sama-sama dalam handphone. Ni dalam risalah kita ni pun ada. Dalam risalah Abu Anah buat ni, ada ni doa Jibril alaihissalam. Jibril kata bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik. Jadi kita baca doa-doa yang diajar oleh Nabi ataupun dibaca oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Abu Anah baca baris mati belakang? Ini nak memudahkan tuan-tuan. Kalau kita pergi duduk bismillahi arqika, kalau baca kepada perempuan kena tukar bismillahi arqiqi, payah. Hak senang kita mati dua-dua. Bismillahi arqiq. Kalau dia perempuan kita niat ki. Kalau dia laki-laki kita niat ka. Lagi senang, lagi selamat. Pasal itulah ulama-ulama nahwu kata, mu ni kalau tak yakin dengan bacaan, mati ke ekor bacaan tu senang. Kalau kita buh ekor belajar orang tahulah doa salah herok tu. Salah nahwu tu. Macam-macam berlaku. Jadi kita baca mudah. Saya baca untuk memudahkan para jemaah. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Jadi kalau kita mati ekor, boleh baca untuk laki-laki dengan wanita sekaligus. Jangan mati bagi tu, biar di situ lah. Lama lagi mati lalu senang baca dia tu, tak ingat apa ni. Macam-macam orang ni. Bila kita bagi bacaan hak ni, bacaan Arab ni, ada baris siap dah. Dia suruh kita tulis pula. Tulis ikut Rumi pula bacaan tu. Bismillah, B-I-S-M. Sudah. Kau duk mengajar ke dia. Tak usah pergi mengaji, pergi belajar. Kita pergi mengaji, jangan tak mengaji. Masya Allah. Hadis 404.
Ada 4 kesumpaan. Kata Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahawa Nabi SAW menziarahi seorang A'rabi. Dengar ni. Nabi giziarah seorang A'rabi. Siapa dia A'rabi? A'rabi ni orang kampung, orang Beduin. Orang kampung dia simple je, dia hidup dia senang, hidup dalam kemah gitu ya, tak payah-payah. Tak ada banglo-banglo apa, buat Badui ni mudah je hidup dia. Jadi Nabi giziarah A'rabi, orang Badui. Qal wa kana an-nabi iza dakhala ala man ya'uduhu qal. Nabi ni apabila menziarahi orang sakit, biasanya orang sakit hak tak kuat ni, biasa-biasa. Nabi kata la ba'sa tuhurun insyaallah. Tak apalah, sakit sikit je ni. Allah nak bersihkan dosa-dosa kita. Tapi kalau orang boleh terimalah. Kalau orang tak diterima, jangan baca, jangan celek mata dia. Bapa aku? Aku dosa apa? Hoi, sombong manusia ni, jangan main. Maknanya kita kena tengok orang juga nak kata-kata ni. Orang yang sombong jangan baca la ba'sa tuhur. Mudah-mudahan Allah Taala bersihkan dosa awak. Dia celek mata kita. Aku dosa apa? Sombong manusia jangan main. Macam orang Arab ni. Arab ni kalau dia mahu, dia kata Allah yahdi. Allah Taala beri hidayah kepadamu. Patut kita kata amin lah, doa. Dia celek mata. Bapa aku? Aku salah apa? Tak ada hidayah. Jadi ini panggil kesombongan. Jadi kalau kita boleh faham, kita kata la ba'sa tahur insya-Allah. Biasanya hok sakit-sakit sikit ni. Macam kita pergi ziarah sahabat kita sakit kepala ke, sakit-sakit yang bukan berat sangatlah, kita gosok dia la ba'sa tahur. Tak ada masalah ni. Alah, sekejap lagi hilang lah tu. Allah Ta'ala nak bersihkan kita tu. Boleh. Tapi kalau pergi sakit kuat, jangan duduk main labat satu hur. Marah dia, kita baca doa yang lain. Banyak lagi doa Nabi. Jadi tengok keadaan. Tengok ni, Nabi kita pergi ziarah Arabi ni orang hidup simple. Boleh jadi sakit dia pun tak kuat. Nabi kata labas tahur insya-Allah. Hadis ini dalam Bukhari, hadis ini rawahul Bukhari. Wa ruwina fi kitab Ibn Sunni daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang Arabi yang sedang demam. Ada riwayat tambahan. Dakhala ala Arabi ya'uduhu wa huwa mahmum. Dia kata dia demam panah. Maka Nabi kata kafaratun wa tahurun. Demam ni penghapus dosa, kafarah dan tahur, semoga Allah Ta'ala bersihkan kamu daripada dosa-dosa. Hadis ini rawahu Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Sanad ni baik. Maknanya kita boleh lah, tapi kena tengok tabiat orang. Kalau orang faham sunnah macam ni, kita boleh kata mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia pening kepala, jangan kata, jangan celek mata. Aku dosa apa? Mu tu betul. Dia jelek mata, dia tahu tu betul sangat. Payah. Jadi kita, setiap orang ni kita kena tengok perwatakan dia lah. Doa-doa tu banyak. Cuma Nabi baca doa ni kepada Arabi, kepada orang Badui. Orang Badui dia simple. Apa yang kita faham wallahu alam, boleh jadi sakit dia sikit ya. Tidaklah berat. Kalau hak berat-berat tadi hak tu, kita kena baca Allah al-azim rabbal arsyil azim tu. An yashfiyaki tadi. Baik, kita pergi kepada bacaan yang ke-406. Bacaan 406, warwina fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Sunni an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita diriwayatkan, makna hadis itu tidak sahih. Diriwayatkan tamamu iyadatil marid an yada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi fayas'alahu kaifa huwa. Dia kata, dengar ni, ini SOP ziarah orang sakit.
apabila di antara kesempurnaan cara kita ziarah orang sakit, tamam, maknanya sempurna cara kita ziarah tu, salah seorang daripada kamu hendaklah meletakkan tangannya di dahi. Manakala kita pergi orang demam, kita letak tangan dahi, panas molek. Ataupun tangan dia, mana nak letak dahi tak sesuai, orang tua, orang-orang yang dihormati, kita pegang tangan dia, kita pegang tangan. Kita kata apa? Fayas'alahu kaifahu. Tanya keadaan, macam mana keadaan ni? Nampak tangan ni sejuk dah sikit ni. Mari panas tu. Jadi ada bahasa psikologi yang boleh kita tenangkan hati sahabat kita tadi. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Sunni kata min tamamil iyadati an tad'a yadaka 'alal marid fataqul, di antara termasuk kesempurnaan menziarahi orang sakit adalah engkau meletakkan tanganmu pada si sakit dan bertanya. Manakala orang sakit ni orang laki-laki, kita laki-laki, boleh kita letak tangan kita di atas tangan dia ke, atau di tempat yang sesuai lah. Ataupun keluarga kita, mak saudara kita, boleh je kita sentuh dia, mahram. Fataqul, kemudian kamu kata kaifa asbahta au kaifa amsayta, bagaimana keadaan pagi ni? Doktor kata apa tadi? Atau bagaimana keadaan petang ni? Manakala kita pergi ziarah petang, tanya bagaimana keadaan petang ni? Okey dah sikit tu, nampak lalu makan dah, tekanan darah pun stabil. Jadi dia suka bila kita tanya hal orang sakit ni, gitulah dia. Nak tanya apa lagi? Token nak tanya lembu pada apa dia ambil? Dah. Cari penyakit dia ni apa, dia mari tanya lembu. Mungkin jagalah lembu aku tu. Jadi kita tanya soalan yang munasabah. Tapi hadis ini Tirmizi kata laisa isnaduhu bizak. Sanad dia tidak molek. Sehingga kan ulama hadis muhakkik kata sanad hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Tapi kita ada kan hadis lain yang mengajar kepada kita boleh je kita pergi ziarah orang sakit, kemudian kita sentuh dia dengan sentuhan kasih sayang yang boleh menenangkan dia, kita tanya khabar. Untuk maklumat para jemaah sekalian, orang sakit ni suka kalau kita tanya khabar dia. Betul tak? Ubat ke apa doktor? Ubat ni mahal ni. Satu ya soalan hak dia tak suka kita tanya. Apa dia? Maya kodok. Pak Haji ni, Mak Ngoh ni, Mak Lo ni, sekat duduk di hospital sebulan ni, berapa kali maya? Alah dia ni. Waroknya teh. Dia waroknya teh kita kandal. Sepatutnya nak kita tanya makan minum. Alhamdulillah pihak hospital dah sedia makan minum. Nak tanya ubat doktor mari ubat hari-hari. Tanya solat. Kalau dia kata saya tak erti nak solat ni sebenarnya. Nak solat saya ni, tapi tidak pandai. Macam mana? Kita nak solat tapi tak pandai. Itulah peranan kita. Dia laki-laki ke dia wanita? Wanita. Kita cari ustazah. Laki-laki kita cari ustaz. Pak Imam, tolong ziarah Pak Imam, keluarga saya nak semaya tak erti. Allahu Akbar. Ana di antara perjuangan kita daripada ana mula-mula balik berdakwah di Malaysia ni tahun 2006 2007 lah. Ada satu program di hospital USM, dia panggil Hospital Mesra Ibadat. Jadi dia sahabat-sahabat pegawai pejabat pusat Islam tu dia panggil lah Abu Anas ni supaya kita bentangkan ketah-ketah kerja, nota-nota untuk perbincangan. Jadi bila kita lepas pada pembentangan tu, pakat masuk dalam wak lah ziarah, buat 5 orang tim. Oh ni 5 orang pergi ziarah. Lepas tu bagi laporan. Oh dia kata satu hari kita masuk tu gembira kita tengok seorang makcik tasbih ni bergerak begini. Tasbih. Kata ni kuat ibadat ni. Sahabat kita pergi dekat makcik, berapa hari dah duduk hospital? 2 minggu dah. Sakit apa? Sekian-sekian. Tu makcik duk baca apa tu? Baca hak mana ingat?
baca Fatihah, baca 3 kul, baca subhanallah. Tuan-tuan bayangkan kalau orang duk baca gini, semayalah dak patutnya. Semayalah ke mana? Duk lagi tu. 2 minggu tu duk zikir saja semaya dak. Kita kata subhanallah. Siapa yang bersalah? Nak salah ibu mengandung, mak dia mati dah. Nak menyalahkan misi kerja dia, dia atas ubat dengan makanan aja. Salah kita lah, keluarga ni tak pergi tanya khabar. Dia kata makcik memang nak semaya, tapi tak ada orang mari ajar. Ini masalah. Allah, banyak sahabat-sahabat kita duduk di hospital, pengalaman dia tuan-tuan. Banyak memberi kepada kita motivasi yang menakutkan. Tadi tak semaya, zikir, semaya tak. Allah. Hak sedih lagi cerita orang Cina minum racun. Racun tarakwak apa nama? Parakwak. Dia minum racun parakwak ni, parakwak ni tak mati selalu, 3 hari baru mati. Jadi bila dia minum racun, orang pergi ziarah dia. Dia kata, "Pakcik, kenapa pakcik minum racun?" Serabut dah aku hidup ni, tak ada orang cara atas dunia ni. Baik aku mati. Si doktor ni tanya khabar dia. Kalau saya ajar pakcik mengucap, nak ke tidak? Ajar mengucap, nak ke tidak? Dia kata apa? 10 tahun dulu aku tunggu orang mari ajar aku mengucap. Sampai hari ni tak ada orang ajar. Doktor terduduk. Bagaimana kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla? Tak ada siapa nak ajar dia mengucap, sedangkan dia bersedia untuk mengucap. Ajar dia mengucap. Hari pertama boleh cakap, hari yang kedua dah mula dah, melepuh dah, hari yang ketiga dia mati. Tapi tak nak buat apa, nak pergi daftar pejabat agama tak boleh, keluarga dia mari ambil, bawa ikut apa ni budaya dia lah, dengan cara Buddha dia tu. Wallahu alam, kita serahlah kepada Allah sekurang-kurangnya dia pernah mengucap. Mudah-mudahan di akhirat esok dia ada peluang untuk nak tarik balik daripada neraka. Ya Rabbi, tengok kita ambil yang terakhir. Hadis 407. Kami meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, daripada Salman, dia berkata, Salman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah aku. Rasulullah pergi ziarah dia sakit. Dan baginda diriwayatkan Nabi tanya dia, Salman, syafallahu saqamaka wa ghafara zambaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalika. Wahai Salman, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitmu, mengampuni dosamu, serta menjaga agama dan tubuhmu sampai tiba waktu ajal. Jadi kita macam ni, ayat-ayat motivasi macam ni yang kita perlu bercakap bila kita pergi ziarah orang sakit. Semoga Allah Ta'ala bagi sembuh, Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala bagi keampunan. Jadi kita beri. Allahu Akbar. Baiklah, satu lagi yang terakhir, 408. Kami hadis Salman tadi, muhaqqiq kata dhaifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad. Hadis 408 kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Uthman bin Affan. Dia berkata, ketika aku sakit, sama juga, ketika aku sakit maritu, maka Nabi SAW datang ziarah aku. Nabi ini dia suka ziarah sahabat-sahabat dia. Faqal, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, u'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Min syarri ma tajidu. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memperlindungkanmu kepada Allah yang Maha Esa, lagi tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang menyamainya daripada kejahatan apa yang kau dapati. Jadi aku doa dengan nama Allah Ta'ala yang tak ada anak, yang tidak diperanakkan itu, daripada penyakit yang menghadapi sekarang. Setelah itu, bila Nabi kita baca falamastaqalla, dia nak pergi dah, Nabi kata, ya Uthman, ta'awwaz biha. Mu ambil bacaan ini, mu selalu ulang baca kepada mu sendiri.
Fama ta'awwaztum bimisliha, tidak ada satu bacaan seperti bacaan ini. Cuma para pelajar tanda hadis ini bermasalah, sanad dia dhaifun jiddan. Sanad dia terlalu lemah. Baiklah, kita break di sini. Insya-Allah kita akan sambung bacaan yang ketiga ni. Bab istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilaih. Anjuran bersabar bagi keluarga pesakit dan nasihat untuk orang yang dekat dengan kematian. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.